أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf kepimpinan masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua berada dalam limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni insya-Allah kita sambung perkongsian dan perbincangan pada kitab Halal dan Haram dalam Islam karangan Syekh Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada kami, juga menerima daripada kamu semua segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Baik, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita memasuki tajuk halal dan haram dalam perkara yang berkait dengan pakaian dan perhiasan. Halal dan haram dalam perkara dalam pakaian dan perhiasan, fil malbasi wa zinati. Islam membenarkan seorang muslim supaya memakai pakaian yang baik dan cantik. Bahkan Islam menggalakkan setiap umatnya berada dalam keadaan elok dipandang, bersih, rapi, dan memperindahkan diri dengan segala apa yang diciptakan buat dirinya dari beraneka pakaian dan perhiasan. Umumnya tuan-tuan sekalian, dari sudut Islam membenarkan kita sebagai seorang muslim untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian yang cantik, pakaian-pakaian yang elok dipandang, bersih, kemas, rapi dan sebagainya. Bahkan selain daripada aspek pakaian yang elok, yang bersih, bahkan Islam juga membenarkan untuk kita ini, apa yang kita istilahkan sebagai perhiasan, dibenarkan secara umumnya untuk menghiaskan diri dalam maksud kita menunjukkan penampilan yang kemas, penampilan yang teratur dan seumpamanya. Tujuan memperindahkan diri dengan pakaian dalam konteks Islam ialah menutup aurat dan menghias diri. Maka tentulah ia telah menyeleweng daripada landasan Islam dan mengikut jejak langkah syaitan. Jika kita berpakaian dan berhias diri yang lari daripada matlamat Islam yang sebenar, iaitu untuk menutup aurat, itu asasnya. Kita seumpama kita kata tuan-tuan, apa yang kita amalkan pun selain daripada aspek pakaian, dari sudut aspek kebersihan diri,
kadang kita mandi dengan sabunnya, rambut kita shampoo, kemudian selesai daripada mandi kita memilih pakaian-pakaian yang elok, yang kemas. Saya kira kita dah amalkan pun, kita nak pilih pakaian, kita tengok hak ni berkedut kan, belum iron, hak ni nampak kemas, kita akan ambil yang kemas kan. Maknanya dari sudut fitrah kita pun begitu, dan memang itulah yang dianjurkan oleh Islam, supaya kita senantiasa dalam keadaan kemas, teratur, rapi, tersusun dan sebagainya. Selain daripada aspek itu, kita lihat kadang kita ada lagi dari sudut wangi-wangian yang kita pakai kan. Selain kalau dia panggil apa tak ingat, bahasa Kelantan kata gelekti, ni apa nama yang pakai bawah ketiak tu. Kemudian dengan kita pakai minyak rambut kan, nak bagi rambut kemas, kadang pakai bedak lagi. Maknanya benda-benda seperti itu memang itulah anjuran Islam ya, supaya selain daripada kita berpakaian kemas rapi, kita juga berada dalam keadaan disenangi dan tidak menimbulkan rasa tidak selesa kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi jangan sampai kita terkeluar daripada landasan yang sepatutnya, iaitu untuk kita menutup aurat dan kita berhias diri yang membawa kepada kita ini nak berbangga-bangga dan nak tunjuk-tunjuk pula kepada orang lain. Yang penting ialah lebih kepada untuk orang kata apa, penjagaan diri dan keselesaan diri kita sendiri kan. Dia kadang tak sah orang lain kan. Kadang ada waktu kita balik office agak lambat, kebetulan dah dengar azan, kita kata kita nak kepada solat jemaah. Kadang kita kejar mari dulu solat jemaah, lepas tu terus kita balik, kenapa tak selesa, nak kena balik mandi bagi rasa selesa dan sebagainya. Dari sudut keselesaan diri kan, nak selesa seperti itu kan. Tetapi jangan sampai kita berpakaian, kita berhias dengan tujuan nak tunjukkan kepada yang lain-lain. Kalau kita lari daripada konteks yang sebenar, maka dia telah diibaratkan ataupun dianggap sebagai mengikut jejak langkah syaitan. Inilah rahsia dua seruan Allah Subhanahu wa taala buat anak-anak Adam yang diturunkan selepas seruan pertama, iaitu melarang keras manusia supaya jangan hidup tanpa menghias diri. Apa yang jelas daripada keduanya itu dibuat kerana mengikut jejak langkah syaitan semata-mata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian bagi tujuan menutup aurat kamu dan juga sebagai perhiasan sebagai perhiasan. Allah sebut, Allah Ta'ala berikan kepada kamu libasan yuwari sawatikum, pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah kan, yang indah ataupun zinatakum, pilihlah pakaian-pakaian yang cantik, yang indah-indah
setiap kali kamu ke tempat ibadah, yakni setiap kali kamu mengerjakan sembahyang. Maknanya Islam suruh untuk kita mengambil pakaian yang indah-indah, pakaian yang terbaik, pakaian yang cantik dan seumpamanya. Termasuk bila kita berhari raya umpamanya, kita memilih pakaian-pakaian yang baru, pakaian yang cantik dan seumpamanya, pada sudut umumnya tidak salah, bahkan itulah anjuran Islam. Cuma kita akan bincang nanti, dia akan berubah menjadi salah apabila fungsi menutup aurat itu telah terseleweng. Maknanya mengambil pakaian sekadar nak bagi nampak indah tanpa mempedulikan aspek menutup aurat. Tanpa mempedulikan aspek menutup aurat, itu dia akhirnya jadi lari daripada matlamat sebenar. Barang siapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara ini, yaitu berpakaian untuk menutup aurat atau berhias untuk memperindahkan diri, maka dia telah menyeleweng dari landasan Islam dan mengikuti jejak langkah syaitan. Simple je, Islam letak kaedah, siapa yang berpakaian tidak bermatlamatkan untuk menutup aurat, maka dia telah melencong. Ataupun dia menghiaskan diri bukan kerana untuk keselesaannya, tapi menghiaskan diri untuk tujuan yang lain, tujuan nak dipandang, nak dilihat, nak dipuji, bahkan menghiaskan diri pula kalau sampai dengan menggunakan perkara-perkara yang boleh mengganggu ibadah dan seumpamanya, dia dah jadi lari daripada matlamat sebenar. Secara umumnya kita boleh faham bahawa tidak ada salah nak cari baju baru, baju yang kemas apa semua, tidak ada masalah. Kita nak mempersiapkan diri ataupun nak berhias diri, tidak ada salahnya. Yang penting untuk keselesaan diri kita. Inilah rahsia buat dua seruan yang ditujukan Allah Ta'ala kepada anak-anak Adam, iaitu sesudah seruan yang pertama sebelumnya, iaitu yang melarang keras kepada manusia supaya jangan hidup dalam keadaan berbogel ataupun tidak berpakaian, dan juga tidak mahu berhias, dan apa yang jelas daripada kedua-duanya itu kerana ia mengikut jejak langkah syaitan semata-mata, sebagaimana firman Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu dalam keadaan tertutup. Maknanya adanya perintah supaya berpakaian dengan tujuan untuk menutup aurat, dan ada juga perintah supaya berhias. Berhias di sini bukan makna berhias sehingga melanggari perintah syarak kan. Islam memberikan kebenaran, tetapi kebenaran yang ada dia punya batasan dia, dan ada dia punya batasan. Bukan kata make up sehingga menggunakan bahan-bahan yang boleh menghalang
untuk air wuduk ke apa ke, tu tak boleh lah. Ataupun berhias yang boleh menimbulkan tarikan dan juga pandangan lelaki asing pun tak boleh. Maksudnya Islam membenarkan tapi bukan secara mutlak. Islam membenarkan tapi bukan secara mutlak. Itu yang ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, jangan kamu berhias mengikut cara perhiasan orang-orang yang jahiliyah. Islam telah mewajibkan setiap Muslim supaya menutup auratnya. Sepatutnya sebagai seorang manusia kita perlu ada rasa malu mendedahkan aurat berbanding dengan binatang yang memang fitrahnya berkeadaan bogel. Islam sentiasa menyuruh umatnya menutup aurat walaupun dalam keadaan bersendirian dan jauh dari pandangan masyarakat, supaya sifat kesopanan diri itu menjadi akar umbi peribadi dan juga moralnya. Bagaimana Islam menganjurkan supaya berpakaian menutup aurat walaupun dalam keadaan bersendirian. Dia keadaan asal tutup aurat ni ialah kita jaga aurat daripada dilihat oleh individu ajnabi, dan sama ada lelaki ataupun wanita. Kan, maknanya kita kata cara mudahnya beginilah, bagi wanita ataupun lelaki sama juga. Apakah boleh buka tudung dalam rumah sendiri contohnya? Maka jawabnya, nak kata boleh tak boleh kena tengok ada orang asing ke tak ada. Kadang setengah orang dia kira dalam rumah sendiri apa masalah. Memanglah dia tidak ada masalah kalau tidak ada orang asing. Tapi kalau ada orang-orang yang asing sekalipun dalam rumah, maka kena tutup aurat. Dia tak kira soal rumah sendiri kan, dia bukan soal rumah sendiri tak rumah sendiri. Kadang setengah berlaku juga banyak ni. Kadang ibu-ibu bila dia nak jemur kain, dia kira dalam kawasan rumah sendiri, tapi pagar tu orang nampak, jiran pun boleh nampak kan. Tak pakai tudung ke nak jemur kain, tudung apa dalam rumah sendiri? Memanglah dalam rumah sendiri tapi terdedah kepada pandangan dia gitu. Tapi kalau di kampung tu kita seorang-seorang kan, tak ada orang lain, tak ada masalah kan. Maknanya isu dia ialah bukan soal rumah sendiri tidak rumah sendiri, soalnya ada ke tidak lelaki asing kalau bagi wanita, ataupun wanita yang asing bagi lelaki. Itu asasnya. Cumanya bagaimana Islam nak didik kita ini, sekalipun kita berada dalam keadaan sendirian, tidak ada orang-orang pandang ke apa ke, maka bagaimana keadaan kita? Apakah kita kata perlu juga berpakaian ataupun kita boleh tak berpakaian? Sebab apa? Sebab kata dedak aurat, tidak dedak aurat sebab tak ada orang, kita seorang. Boleh ke tak boleh? Jawab dia, memanglah dari sudut dedak aurat tak berlaku, tapi tetap dari sudut nak menunjukkan kesopanan diri. Saya ingat soalan ni rasa pernah Ustaz Azhar Idrus pun pernah jawab kan. Pernah orang tanya, boleh tak kalau duduk seorang-seorang kat rumah nak dalam keadaan berbogel? Dan maknanya memang dari sudut aurat memang tak ada tunjuk pada siapa-siapa sebab seorang dia. Cuma Islam juga jaga pada sudut kesopanan kan? Pada sudut kesopanan. Kadang tak usah tanya orang lain, tuan-tuan masing-masing pun kalau tak ada orang pun tak ada pasal aku nak bogel kan? Sebab kita rasa malu kepada diri sendiri kan? Tapi kadang setengah orang Allah tarik rasa malu tu kan, bukan sekadar tempat tak ada orang kan, tempat ada orang pun dia selamba je kan. Mendedahkan aurat, menampakkan kita kata
menampakkan anggota-anggota badan yang perlu dilindungi, ditutup dan seumpamanya, khususnya golongan-golongan wanita. Golongan wanita lagilah. Kalau ambil perumpamaan Ustaz Azhar Idrus, dia sebut kalau lelaki ni macam lori trailer. Tuan-tuan pun biasa dengar dia sebut lori trailer ni. Apa maksud dia? Maksud dia orang kalau lori trailer lalu orang tak berapa nak pandang mana. Maknanya lelaki ni begitu. Tapi perempuan ni macam kereta Ferrari, orang nak tengok luar dalam. Tu perempuan, orang nak perhati tengok luar dalam. Sebab tu Islam menganjurkan untuk perempuan ni dia kena tutup aurat, bahkan seluruh tubuh badan dia tu aurat kecuali muka dan tapak tangan. Itu bagi wanita, berbeza dengan lelaki. Lelaki berbeza. Wanita ni memang orang nak perhati tengok, orang nak perhati. Sebab itu Islam ajar dari sudut berpakaian, kalau wanita pakai tudung mesti kena labuh, mesti melepasi paras dada. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, mesti melepasi paras dada. Sebab apa? Sebab nak cover kita kata anggota yang ada pada wanita, payudara yang ada pada wanita, antara tempat tumpuan pandangan. Maka Islam kata nak pakai tudung kena lepas. Kadang ada setengah orang dia pakai tudung tapi sengaja nak tunjuk bahagian dada. Tudung dia pusing setakat tekak dia je kan, setakat leher. Jadi benda begitu yang nak kena diperbetulkan kefahaman. Kemudian Islam larang juga kan, tak boleh berpakaian ketat. Sebab apa? Sebab bila berpakaian ketat dia sudah lari daripada tujuan menutup aurat. Bila berpakaian ketat dia telah menampakkan bentuk badan, sedangkan tujuan tutup aurat tu nak lindungi. Tak boleh berpakaian nipis kan, berpakaian tapi nampak kan, nampak dia punya anggota badan, keadaan nipis pada baju yang dipakai, menampakkan bahagian dalam, nipis pada pakaian yang dipakai pada kita kata dia panggil seluar ke ataupun yang boleh menampakkan. Sebab itu kena faham konsep tu. Sebab itu Islam menganjurkan untuk kita jaga walaupun dalam keadaan bersendirian. Walaupun dalam keadaan bersendirian. Pada sudut fiqh tak ada apa. Pada sudut fiqh kira tak ada salah apalah, sebab dia tidak kira mendedahkan aurat. Tapi pada sudut akhlak, di situ dia punya dia macam ginilah, kita semayang sama juga kan. Dia kena baca sekali antara fiqh dan akhlak kan. Dari sudut fiqh, bagi dalam kita nak menunaikan solat, maknanya cukup dengan kita menutup aurat kalau lelaki antara lutut dan pusat kan. Tapi terkadang bila kita datang siap dengan jubah, baju Melayu ke apa ke, dengan kenapa tak datang buat cara sampul-sampul begitu? Sebab ada akhlak kan? Ada akhlak. Maknanya yang perlu kita baca bersekali. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Islam ajar ada beberapa waktu yang hatta anak-anak pun dilarang untuk masuk ke bilik ayah ataupun ibu, kerana pada keadaan atau waktu itu biasanya ibu ayah ni dia dalam keadaan sama ada mungkin dalam keadaan buka pakaian ke apa kan, dia Allah sebut
apa nama ni, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulama minkum salasa marrat. 3 tempat yang tak boleh terjah masuk dalam bilik kecuali kena dapat izin min qabli salatil fajri, kan, sebelum waktu subuh. Yang ni kita masing-masing tahulah, kan, suami isteri macam mana keadaan, macam mana keadaan bila tidur. Ataupun wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah, kan, wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah merujuk kepada waktu apa nama ni tengah hari, kerana macam kita ni dia tak ketara sangat, tapi kalau masyarakat Arab ni waktu tengah hari ni dia kira waktu panas. Waktu panas ni ada kecenderungan untuk membuka pakaian untuk mengurangkan dia punya rasa panas. Dululah ni tak ada apa sangat sebab semua aircon, kan, tak ada keperluan sangat lah. Kemudian satu lagi waktu yang perlu minta keizinan ialah selepas daripada waktu isyak, wa min ba'di salatil isyak, kan, maknanya Islam apa nama ni mengajar supaya minta izin. Kenapa salasu auratil lakum, kenapa waktu itu dianggap sebagai waktu yang perlu untuk dilindungi. Disebut itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya, kan, maknanya aurat yang biasa terdedah. Dan sebenarnya bila kita sebut 3 waktu ini tidak complicated sangat untuk kita faham, sebab memang itulah pun yang berlaku dalam kehidupan kita, boleh katakan seharian, khususnya melibatkan pasangan suami isteri. Apatah lagi kalau pengantin baru, lagilah waktu bukan sekadar 3 masa, kan, semua masa lagilah. Jadi nak sebutkan waktu itu kira waktu-waktu tertentu. Adapun apa yang kita cuba nak kaitkan dalam konteks kita ini, bagaimana Islam meletakkan, walaupun dalam keadaan kita bersendirian ataupun tak ada siapa pandang, tapi atas dasar nak jaga dari sudut kesopanan diri, nak melatih supaya ada rasa malu dan sebagainya, maka apa nama ni tetap dianjurkan supaya kita berpakaian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Bahas bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, diceritakan bahawa datuknya berkata, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Faqala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Qultu ya Rasulullah, fa iza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd. Qala fa in istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraynaha. Faqultu fa iza kana ahaduna khaliyan. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya min. Wahai Rasulullah, maksudnya wahai Rasulullah, tentang aurat kita, apa yang patut dipakai dan apa pula yang mesti ditinggalkan. Lalu Nabi SAW menjawab, tutuplah auratmu itu kecuali kepada isterimu atau jariah, hamba yang kamu miliki darinya. Tanyaku lagi, bagaimana kalau orang ramai apabila mereka bercampur gaul antara satu dengan yang lain? Maka baginda menjawab, kalau boleh sampai tiada orang yang dapat melihatnya. Maknanya kalau orang ramai lagilah kena jaga, jangan sampai ada orang dapat tengok aurat. Sebab tu saya sebut tadi, kalaupun dalam rumah kita, bila dah buat open house ke, kita buat apa-apa majlis, orang ramai,
kawan-kawan anak datang ke apa ke, walaupun rumah kita, kena faham, dia tutup aurat bukan soal rumah kita tidak rumah kita, soalnya ada orang ke tak ada. Kalau bukan rumah kita, kalau tak ada orang, tak ada masalah. Isu dia bukan soal rumah kita tak rumah kita, cuma antara yang selalu berlaku kecuaian di kalangan masyarakat, dia kira rumah sendiri. Baik, dia kalau orang ramai, Nabi kata fa in istata'ta alla yarah, kena jaga sungguh supaya jangan siapa-siapa pun boleh terpandang, terlihat aurat. Kemudian dia tanya lagi, fa iza kana ahaduna khaliyan, kalau duduk secara sendirian, manakala duduk ramai-ramai, Nabi kata jaga molek supaya jangan terdedah. Jaga jangan terdedah. Kalau duduk seorang-seorang, maka Nabi jawab, fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya. Maka Nabi jawab, bukankah Allah itu lebih layak untuk manusia merasa malu kepadanya? Makna jawapan dia ialah, kalaupun duduk bersendirian, cuba jaga jugalah, maknanya berpakaian, cuba berpakaian. Sebab apa? Sebab biar ada rasa malu. Memang manusia tidak melihat, manusia tak melihat, tak ada nampak, tak melihat, tapi kita ada makhluk yang lain, makhluk yang lain. Biar ada rasa malu. Jadi cara Nabi jawab, kalau duduk seorang-seorang macam mana? Lelaki ni tanya, kalau duduk seorang-seorang macam mana? Nabi kata, sekalipun seorang-seorang tetap kena berpakaian, maknanya jaga juga dari sudut pakaian. Kenapa? Kerana dengan Allah Ta'ala terlebih layak untuk kamu ada rasa malu. Dan sebenarnya benda-benda begini pada setengah-setengah keadaan nampak macam tak ada isu, tapi kadang pada setengah-setengah tempat, bila dia dah terbiasa, wallah alam macam ni, kadang pakai seluar pendek depan-depan orang, kalau dia jadi macam dia tak rasa bersalah, kan dia ingat ada rumah sendiri, nak ambil kisah apa. Walahal ada apa nama ni, orang-orang yang tidak sepatutnya didedahkan aurat. Baik, itu kita lihat sangat jelas pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keperluan kita untuk jaga pada sudut berpakaian sekalipun secara bersendirian, secara bersendirian. Islam agama yang bersih dan juga cantik, dinun nazafah, agama yang bersih dan juga agama yang cantik. Sebelum Islam meletakkan perhatiannya yang tinggi kepada perhiasan yang elok dan baik, terlebih dahulu diberikan perhatian sepenuhnya kepada soal kebersihan yang menjadi pokok utama bagi perhiasan dan pemandangan yang cantik. Riwayat daripada Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tanazzafu fa innal Islam nazifun, bersihkanlah diri kamu kerana sesungguhnya Islam itu bersih, kan? Islam itu bersih. Tanazzafu fa innal Islam nazifun, bersihkanlah diri kamu kerana Islam itu bersih. Dalam riwayat yang lain daripada Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW, an-nazafatu tad'u ilal iman wal imanu ma'a sahibihi fil jannah. Kebersihan itu menyeru kepada keimanan dan keimanan pula mendampingi tuannya di dalam syurga. Dan saya ingat sebenarnya aspek ini tak ada isu sangat di kalangan kita dalam bab menjaga kebersihan. Tapi dalam kita kata tak ada isu pun,
Kadang ada setengah orang masalah juga bab jaga kebersihan. Kadang kalau kat rumah dia sarang apa tak ada belaka. Sarang tikus, sarang ular, macam-macam sarang ada belaka. Nak gambarkan rumah dalam keadaan yang tidak bersih, tidak kemas kan. Sedangkan Islam mengambil berat dalam perkara-perkara yang seperti ini. Jadi bila kita sebut tentang kebersihan tu, sepatutnya benda itu menjadi common sense, menjadi perkara yang sepatutnya diketahui, difahami, tetapi realitinya tak berlaku begitu. Oleh kerana itu Islam menggalakkan setiap Muslim supaya berpakaian bersih, bersih tubuh badan, bersih rumah tangganya dan sebagainya. Dan Islam juga mengambil berat terhadap kebersihan gigi, tangan, kepala dan lain-lain. Kita sebutkan tadi, bila sebut tentang bersih ini bukan sekadar bersih pada tubuh badan, bukan sekadar bersih pada tubuh badan, tetapi segala yang berkaitan. Maknanya tubuh badan bersih, rumah, bilik bersih, bahkan termasuk yang pada tubuh badan tu giginya, tangan dan sebagainya. Tangan tu kok mana pula, macam kita kata kuku, benda-benda yang basic lah tu. Kemudian dari sudut kebersihan gigi, kalau dari sudut kita kata dari sudut istilah yang ada dalam agamanya dipanggil as-siwak, maknanya bersugi, ataupun kita kata gosok gigi, maknanya kena jaga perkara-perkara seperti itu. Dan seperti yang kita sebutkan, benda ini sebenarnya adalah perkara common sense, benda yang sepatutnya benda asas. Cuma kita orang Islam ni bukan sekadar benda itu kita melihat sebagai common sense, tapi kita melihat itulah anjuran Islam, dan kita melaksanakan dari sudut menjaga kebersihan ini sebagai mematuhi anjuran Islam ya, untuk jaga kebersihan, maka ada pahalanya, dan ada pahala. Islam mensyaratkan kebersihan dalam agama sebagai kunci ibadah kepada Allah Ta'ala, iaitu solat. Tidak akan diterima solat seorang Muslim melainkan tubuh badannya bersih, pakaiannya bersih, tempat untuk solat juga dalam keadaan yang bersih kan. Kalau kita nak semayang, umpamanya tubuh badan kita bersih, kalau pakaian kita ada najis tak boleh kan. Tubuh badan okey, pakaian okey, tempat nak solat pula ada najis, tak boleh kan. Jadi dalam nak solat, tubuh badan kita kena bersih, pakaian kita kena bersih, dan tempat untuk solat juga perlu bersih kan? Tempat untuk solat perlu bersih, dan dia tak mesti masjid. Yang pentingnya ialah bersih kan? Yang penting ialah bersih, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ju'ilas lil ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagi aku bumi ini sebagai tempat sujud dan juga bersih. Dalam maksud di mana-mana pun kita boleh solat, di padang, di tepi pantai, di mana-mana pun, yang penting ialah bersih. Itu syarat dia kan, yang penting bersih. Kalaulah di masjid tapi kotor, tak boleh juga. Kunci dia ialah bersih. Jadi bila kita lihat bagaimana perkaitan antara solat dan juga kebersihan, maka itulah gambaran seruan Islam untuk kita jaga kebersihan secara menyeluruh pada aspek tubuh badannya, pakaian dan juga sekeliling. Wallahu ta'ala alam, insya-Allah.